Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam berbahagia, salam pertemuan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya pada malam ini. Apa khabar Saudara Muhammad Fazil Abdul Rahman? Begitu juga Saudara Mustafa Ilyas. Terima kasih sahabat malam menemani saya. Saudara Afifi Rozi, Saudara Hadi Sharif. Saudara Syarul Azam, apa khabar? Anda juga antara peneman saya yang rajin, ya. Saudara Zamari LC bersama dengan saya, saudara Piknik Juragam, saudara Syarul Azam, begitu juga saudara Syah Ibrahim. Ini nama-nama yang kekal dalam ingatan saya, saudara. Saudara Bahar Kasim, saudara Ibrahim Cik Muda, ya, saudara Afif Rozi, ya, saudara Abdul Ghaffar Subuh, saudara Syekh Dilah. Ya, jangan lupa saudara like, share dan subscribe. Itu saja yang saya pohon daripada anda, ya. Saudara Limut, saudara Sinar Abbas, saudara Ismail Samad, dan yang paling penting like, share dan subscribe juga di Instagram jika ada gangguan, ya. Saudara Ismail Samad, saudara Pembalasan Masyar, salam bubaran katanya. Zarhid, salam, waalaikumsalam. Saudara Man JB, begitu juga dengan Sutra Naqiyah, saudara Muhammad Khalid Muhammad. Yang saya minta dari anda lain tak ada, saudara like, share dan subscribe di Facebook, di Instagram, serta subscribe juga di TikTok, saudara. Ada anak saya buat potongan sikit-sikit, ya. Saudara Joka, apa khabar? Semoga sihat selalu. Roshini Kuringot, apa khabar? Doa saya anda juga sentiasa sihat. Puan Jasni Hasan, saudara Ahmad Ziyad, terima kasih hadir. Salam satu Malaysia katanya saudara Rozlan Abdul Samad, saudara Amran, saudara Puan Nursyidah Kasim di Instagram, saudara Azhari Tok Kaya, saudara Puan Rosmini daripada Pontian, Johor, saudara Sailan Anugrah, Bulan Terang, dulu kini selamanya, Rantapan Kasih, saudara Azman Mat Nordin, saudara Yaman Waras, saudara Azrul Jalil, saudara Hazrul, begitu juga saudara Isha Ahmad, saudara Azman Mat Nordin, saudara Joka Karim, Ina Bonik. Ini di Instagram, like, share dan subscribe, itulah penghibur saya, saudara. Saudara Roslan dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saudara Yakut Tompang, saudara Roslan Arifin, saudara Syahrul, saya mohon maaf kerana malam ini maklum sajalah banyak cerita yang nak kita sembangkan. PRU, ya, terima kasih anak anda, ayah anda, anak Anggerik Rimba. Baik, saudara, pembuka bicara seperti biasa, saya harus memberi penerangan, saudara Zack Nordin, apa yang berlaku pada negara kita, khususnya yang menyangkut soal virus corona ni. Seriau juga, nak pilihan raya juga, saudara, ya. Hari ini, saudara, hari Isnin, hari yang penuh bersejarah, tanggal 10 Oktober. Tapi bagaimanapun, hari yang ke-935. Dah 935 COVID-19. Ini yang menggusarkan saya sebenarnya, saudara. Walaupun begitu, menurut saudara Jamil Idris dan juga saudara Rio yang menghantar kiriman awal pagi tadi, bahawa semalam ada pengurangan daripada kemarin. Kemarin 1627, tapi semalam 1453. Trend yang saya nampak adalah masih berkurangan, menurun, saudara. Cuma yang tak seronoknya, ada pula berita kematian. Terdapat 2 kematian, ya, saudara Sulaiman Taib Kabare dari Johor Darul Takzim, waras, Pak. Saudara Aziz Izam, saudara Awang Aziz Izam, Lobai Zamri dan Muhammad Aziz, saudara Razali Stapa, saudara Syam Zack, Jaka Linglung, saudara Muhammad Hashim, Muhammad Din, bubar tetap bubar, banjir tak banjir tetap bubar, ya, saudara. Dan dari laporan yang saya terima, saudara, jumlah angka kumulatif sudah pun 4,854,976 warga kita yang dijengah oleh virus corona. Bagaimanapun, terdapat 4 negeri masih lagi meningkat, saudara, dan susut di 12 negeri, saudara. Dan Labuan, alhamdulillah, Labuan kembali sifar, tiada jangkitan semalam, ya. Selangor meningkat kepada 611. Mungkin warga sudah kembali ke kota untuk meneruskan kehidupan. Namun wilayah Persekutuan, alhamdulillah, susut 258. Sabah juga melihat penyusutan cuma 111, begitu juga dengan Perak 101. Lain-lain negeri, itulah 4 negeri sajalah yang masih lagi di atas 100. Lain-lain negeri masih di bawah angka 100, saudara. Baik, saudara, terima kasih saudara Jamil, saudara Rio atas kiriman pencerahan itu, saudara. Dan berniaga, saudara, PRU juga, jangan kita kehilangan pendapatan.
Jadi bagi mereka yang punya produk mahu untuk diwawarkan, sila hubungi Al-Azhar di talian 0113341241. Ini segmen e-commerce, minta izin, tak lama pun, 2-3 minit saja. Al-Azhar masih lagi dengan stangi al-bakurnya yang berasaskan pada kayu gaharu, dan beliau memasarkan minyak wangi dari timur tengah saudara. Kalau anda tak dapat berhubung Al-Azhar, jangan lupa Siti Farehah di talian 017-711-4300. Musim-musim pilihan raya ni eloklah kalau ada ni dendeng manis Siti Farehah. Tak perlu nak bergegas ke dapur nak masak dan sebagainya. Masak nasi, ambil dendeng manis Siti Farehah, terus makan. Sedap saudara. Hubungi Siti Farehah di talian 017-711-4300. Bagi teman-teman di Lembah Kelang mahu mendapatkan bekalan buah-buahan, hubungi Syauqi di talian 012-357-5703. Buah-buahan tersebut terus sampai ke rumah anda, dihantar. Boleh dihantar ke rumah anda. Ini cuma di Lembah Kelang saudara. Grade AA, harga lebih murah daripada pasar. Dan tentulah saya masih lagi menyiarkan bahawa makanan menyarankan supaya sambil-sambil kita mendengar keputusan ataupun bualan orang berkempen dan sebagainya, jangan lupa popiah sira Lady Maria. Sedap dimakan, harga murah saudara, mampu beli, pedas, rangup dan manis. Hubungi saudara Nizam 019-435-1203. Itu bekalan sambil dengar-dengar orang berkempen boleh makan popiah sira Lady Maria. Dan akhir sekali, untuk teman-teman yang nak berniaga, ini saya sarankan saudara hubungi 018-279-4288 Tim Nurasha. Saudara, sebab Tim Nurasha ini memasarkan produk kosmetik wanita. Di samping itu ada makanan segera, ada susu dan sebagainya. Harga mampu milik. Kosmetik itu boleh digunakan untuk semayang dan tidak membatalkan air semayang saudara. Itulah saja seketika untuk e-commerce. Cucu saya pun masuk, nak tunjuk muka, lama tak kenal. Tadi dia kamat waktu saya solat tadi. Saudara, inilah cucu kesayangan saya. Apa nak buat saudara? Kerinduan seorang atuk ataupun aki kepada cucunya sentiasa berada di kalbu kita saudara. Baik saudara, meneruskan pencerahan malam ini, kita ikuti naluri kehidupan. Ini memang saya akan santuni saban malam sebagai dapat dijadikan panduan kita saudara. Tidak lebih daripada itu. Saya bukan ustaz. Saya tidak ada mempunyai watikah untuk berceramah soal agama. Tapi bila teman-teman berkirim panduan ini, eloklah saya wawarkan bersama. Kerana saudara, hanya orang yang percaya tentang kekuasaan Allah sahaja yang akan berkata, ujian Allah yang diturunkan kepada hamba-Nya semuanya baik-baik belaka. Tidak ada yang tidak baik. Tapi hanya orang yang tidak percayakan kekuasaan Allah saja akan berkata, ujian yang diberikan kepada mereka bertujuan untuk menyusahkan. Mudah-mudahan kita tidak berfikiran sebegitu saudara. Ya, apabila Allah memberikan ujian kepada kita, itu tandanya Allah SWT sayang kepada hamba-Nya. Hanya manusia yang jahil akan bersangka tidak baik terhadap Allah. Manusia yang cintakan Allah akan setia dan sentiasa ternanti-nanti apakah ujian yang diberikan kepadanya. Kerana mereka percaya ujian Allah akan meningkatkan martabat seorang manusia itu saudara. Kerana Allah menjelaskan dalam Al-Quran yang dia tidak akan sekali-kali menguji hamba-Nya dengan ujian yang di luar kemampuan. Allah tahu kita kuat dalam menghadapi ujiannya, dan untuk itu kita diberikan dugaan. Sebenarnya saudara, itulah yang terbaik, dan yakinlah bahawa setiap ujian itu memiliki rahsianya yang tersendiri. Percayalah saudara, rahsia itu merupakan nikmat yang tidak pernah terlintas di fikiran kita saudara. Oleh itu, setiap kali kita diuji, usahlah berkeluh kesah ataupun merasa resah mengenangkan nasib yang menimpa. Tetapi saudara, hitunglah berapa kali kita mengucapkan syukur saat nikmat melimpah ruah tiba pada kita. Beruntunglah kita diuji hanya dengan sedikit kesakitan dan kemiskinan berbanding mereka yang setiap hari dihujani kemelaratan. Tambah-tambah lagi kalau di akhirat nanti saudara. Oleh itu saudara, sentiasalah basahkanlah bibir anda
dengan berzikir dan sentiasa bersyukur pada Allah SWT. Baik, saudara, kita masuk segmen Mutiara Kata. Mutiara Kata ini kiriman daripada Dato' Said Ali. Katanya, kebahagiaan sebenarnya bukanlah hiburan yang terhias dengan gelak tawa. Tetapi apabila kita mendapat keampunan di akhirat, itulah kebahagiaan yang hakiki. Saudara, bukan dengan di dunia ini kita gelak, mungkin dapat jadi calon, mungkin itu, mungkin ini dan segalanya. Itu bukanlah kebahagiaan yang hakiki. Tetapi kebahagiaan itu apabila kita mendapat keampunan daripada Allah SWT dan kebahagiaan kita itu di akhirat nanti. Itulah kebahagiaan yang sebenarnya, saudara. Terima kasih kerana saudara sudi untuk menanti pencerahan saya seterusnya, saudara. Baik, saudara. Dan kita harus saling ingat mengingati. Sama insan ini kita mesti mengingatkan teman-teman. Saya tetap akan mengingati teman-teman, khususnya pimpinan negara. Walaupun sekarang ni dah dibubarkan parlimen, tapi ingatlah, janganlah berbelanja wang negara tanpa had, kerana kita bimbang negara akan muflis. Tajuk bicara kita malam ini tak lain, saudara, pembubaran parlimen yang anda nantikan selama hari ini, saudara. Sabar malam bertanya dengan saya bila nak bubar, telah pun dibubarkan, saudara. Tapi sabar dulu, sebelum saya memberi pencerahan, kita santun dulu pantun Pak Nazil, saudara. Saya suka Pak Nazil ini. Beliau berada di Perlis dalam usia lebih 80 tahun, tapi masih terus berkarya, memberi kritikan, memberi panduan kepada kita. Kata Pak Nazil, pergi bandar, beli berangan 5 kati. Bukan sekadar mendadah tangan, berdoalah dengan setulus hati. Itu yang paling penting, saudara. Tambahnya lagi, pasang kandil di meja makan, tiada karan, terus semalam. Pasang kandil di meja makan, tiada karan, terus semalaman. Berlaku adil, buatlah kebaikan. Elak kemungkaran serta kezaliman. Itu pesan Pak Nazil. Saya suka Pak Nazil ini, dia akan bagi menerangkan apa yang dimaksudkan dengan karan. Karan itu ialah arus elektrik. Terima kasih Pak Nazil atas kiriman pantun. Memang tadi Pak Nazil ada menghantar pantun terbaru, tapi sebab saya dah masukkan dalam segmen ini, mungkin besok saya akan memberi pencerahan atau membacakan 4 rangkap pantun Pak Nazil. Cuma malam ni tak sempat untuk saya typekan masuk ke dalam komputer, saudara. Dan saya harus memberi ingatan pada anda semua, bagi mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam apa saja channel, sama ada channel YouTube ke, Instagram ke, apa saja, maka anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Begitu juga dengan tulisan-tulisan anda dalam wall saya ini, juga anda harus bertanggungjawab kerana saya tidak ada kemampuan untuk memantau kesemua tulisan maupun suntingan anda. Ingat, saudara, ini pencerahan politik yang bermatlamatkan sekadar memberi informasi serta sedikit komen saya. Dan prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Ini perlu saya nyatakan saban malam, saudara, kerana inilah dipesan oleh peguam saya, supaya saya tidak terperangkap dengan masalah, saudara. Dan jika anda mahu menghantar kiriman pada saya, gunakanlah bahasa-bahasa yang baik, kerana kita adalah warga cinta damai, berbahasa dengan bahasa-bahasa yang harmonis. Ingat, saudara, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Itu prinsip kita, saudara. Dan saya baru menerima laporan daripada Jabatan Meteorologi Malaysia yang telah pun mengeluarkan amaran bahawa akan berlaku ribut petir, hujan lebat dan angin kencang yang bakal berlaku di beberapa buah negeri sehingga tengah hari besok. Met Malaysia dalam kenyataan memaklumkan antara negeri yang terlibat adalah Selangor, merangkumi kawasan Kelang, Petaling, Kuala Langat dan Sepang, serta Putrajaya dan Melaka. 2 lagi adalah Negeri Sembilan meliputi Seremban, Port Dickson, Kuala Pilah, Rembau dan Tampin. Manakala di Johor melibatkan kawasan Tangkak, Muar, Batu Pahat, Keluang, Mersing, Pontian, Kulai, Kota Tinggi dan Johor Bahru. Itu saja, saudara. Jadi bukanlah nak kata banjir seluruh negara, saudara. Tidak. Met mengeluarkan peringatan supaya kita berhati-hati, saudara. Baik, saudara. Semua orang tahu jam 3 petang tadi, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun membuat pengumuman bahawa Duli Yang Mulia Tuan Agong, sebagaimana saya nyatakan semalam, telah pun berkenan untuk membubarkan parlimen bagi membolehkan pilihan raya
Umum kali yang ke-15 diadakan di negara kita, saudara. Dan saat ini, saudara, Majlis Tinggi UMNO sedang mesyuarat, membincangkan banyak aspek. Aspeknya tentang kedudukan, tentang calon-calon yang akan diturunkan bertanding. Tapi bagaimanapun senarai calon itu belum lagi tuntas. Banyak persoalan lagi sedang dibincangkan. Samalah, saya yakin dalam pukul 11 nanti itu tentulah Setiausaha Agung akan membuat pengumuman tentang kenyataan berhubung mesyuarat Majlis Tinggi UMNO hari ini, saudara. Dan saudara, saya melihat bahawa minat warga kita masih lagi pada topik pembubaran Parlimen. Dan hari ini Yang Berhormat Perdana Menteri telah pun mengumumkan pembubarannya. Penuh telefon saya hari ini, saudara. Tak larat nak jawab. Sedangkan sebelum ini penuh juga persoalan. Bila jadi, tak jadi. Kenapa lambat sangat? Sebab sebenarnya rakyat sudah tidak sabar untuk menunaikan tanggungjawab mereka dan untuk menuntut kembali hak mereka. Dan hari ini Yang Berhormat Perdana Menteri atas perkenan Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong memulangkan hak kepada rakyat untuk menentukan siapakah yang akan dipilih untuk mentadbir negara. Saudara, begitu juga hari ini Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Azhar Harun telah pun buat kenyataan bahawa besok sepatutnya Parlimen bersidang, telah pun dibatalkan dan ditangguhkan. Begitu juga dengan perbahasan berhubung dengan bajet. Sebab itu saya dah katakan 2-3 malam dulu, tidak ada keperluan bajet ini dibentangkan. Kalau nak panggil pilihan raya, ini yang katakan waste of money, atau menghabiskan masa saja dan menghabiskan wang. Tapi nak buat macam mana kalau itu ketentuannya? Dan perbahasan bajet ataupun belanjawan negara ditangguhkan sehinggalah dibentuk sebuah kerajaan yang baru nanti, maka akan dibincangkan secara perhalusi. Saya mengharapkan teman-teman, kalau ada cadangan dan apa-apa rintihan, kalau anda hantar pada saya, mungkin selepas tertubuhnya kerajaan, kita godamlah, saudara. Yang mana yang tak betul, yang mana tak sesuai, yang setelah pun saya suarakan dalam kritikan kita. Jadi kepada warga veteran tentera, masih ada ruang untuk kita memperbetulkan benda yang tak betul. Jangan marah dan jangan terus hukum. Memanglah anda kecewa. Begitu juga warga-warga OKU, warga di kawasan pedalaman, nelayan, petani dan sebagainya. Tidak mengapa, saudara. Usai pilihan raya nanti, kita unjurkan kepada pimpinan negara yang baru apa kehendak-kehendak kita, saudara. Dan saya juga menerima kenyataan daripada pengurusi Suruhanjaya Pilihan Raya berhubung dengan undi pos bagi teman-teman yang mungkin tinggal di Singapura, tinggal di Brunei, ataupun di luar negara yang mahu mengambil bahagian dalam pembuangan undi kali ini, undi pos. Sila santuni website. Tapi masalahnya sekarang ni, sejak hari ni daripada pukul 4 petang tadi, website ataupun panel untuk Suruhanjaya Pilihan Raya tepu. Akhirnya tersangkut dan mengalami sedikit masalah. Jadi sabar, saudara, mungkin tengah malam nanti bolehlah. Mungkin banyak sangat orang masuk dalam website Suruhanjaya Pilihan Raya, membuatkan website itu tepu, saudara. Itu keadaannya. Saudara, banyak orang bertanya dengan saya, apa jadi negara setelah Perdana Menteri membubarkan Parlimen? Jadi sebenarnya sekarang ni, saudara, negara mulai hari ini ditadbir oleh kerajaan sementara. Ada kerajaan, bukan tak ada, saudara. Dan segala urusan-urusan kerajaan akan dijalankan oleh kerajaan yang dianggap sebagai caretaker ataupun kerajaan sementara dalam pentadbiran. Tetapi menteri-menteri sebut masih lagi kekal, cuma mereka tidak boleh membuat dasar. Cuma meneruskan apa yang dasar-dasar yang telah ditetapkan sebelum pembubaran Parlimen. Sebab menurut pakar perlembagaan, iaitu pensyarah undang-undang dan polisi Universiti Teknologi Malaysia, iaitu Profesor Madya Muhammad Fatih Yusof, dia kata berdasarkan kepada konvensyen perlembagaan, kerajaan sementara ataupun caretaker government akan memerintah sebuah negara bermula daripada pembubaran Parlimen sehinggalah penubuhan kerajaan baru selepas pilihan raya umum diadakan. Jadi sebab itu kadang bila usai saja pilihan raya umum,
dan diumumkan jumlah kerusi yang diperolehi oleh mana-mana parti yang bertanding, maka ketua parti yang memperoleh kemenangan besar akan menghadap Duli Yang Maha Tuan Agong untuk memohon menubuhkan kerajaan. Saat itu semua menteri dah tak ada jawatan. Saat ini mereka masih lagi memegang jawatan. Cuma mereka tidak boleh membuat polisi-polisi yang baru, saudara. Saudara, kita ada panduan yang tidak bertulis, tapi itulah konvensyen kebiasaan kita. Jadi yang awak Perdana Menteri masih lagi menjalankan tugas sebagai Perdana Menteri. Saudara, sebab itu bagi ahli profesor negara, Profesor Nik Ahmad Kamal Nik Mahmud, dia kata prinsip utama kerajaan persekutuan ialah tiada perbelanjaan boleh dilakukan jika ia tidak diluluskan oleh Parlimen. Jadi dalam keadaan sekarang ni, apa-apa perbelanjaan kerajaan tak boleh diluluskan kerana Parlimen belum meluluskan. Jadi sebab itu, kalau kita lihat, mungkin mereka boleh menaiki kereta menteri, tapi tak bolehlah menggunakan jabatan kerajaan. Ini selalu berlaku dulu, saudara, yang selalu saya komen, yang saya katakan tak sepatutnya. Menteri-menteri dia tak boleh menggunakan kenderaan kerajaan lagi. Dia untuk kenderaan dia boleh, dan dia boleh lagi pakai pelik depan tu sebagai menteri, tetapi dia hanyalah menteri bertaraf caretaker, dan dia tidak boleh menggunakan helikopter ke ataupun menggunakan kapal terbang dan sebagainya milik kerajaan untuk tujuan berkempen. Itu tidak boleh, saudara. Kalau saudara melihat ada menteri menggunakan kenderaan resmi kerajaan untuk berkempen, itu menyalahi undang-undang tubuh kerajaan, saudara. Saya cuma melihat hari ini, saudara, bila saya tengok kenyataan daripada setiap pengelola Bijaya Diraja, iaitu Datuk Seri Ahmad Fadil Samsudin, apabila beliau menyatakan bahawa Duli Yang Maha Tuan Agong bersetuju, berkenan dengan pembubaran Parlimen, tetapi ada para yang dikatakan bahawa Duli Yang Maha Tuan Agong duka cita melihat perkembangan politik semasa yang agak bercelaru. Sebab itulah maka baginda bersetuju supaya pilihan raya umum segera diadakan. Kan saya dah katakan, apabila 12 orang menteri hantar surat pada Agong, tak setujulah, orang kata begini, orang kata begini, Agong pun duka cita. Bagaimana kalau itu keadaannya? Artinya ada berlaku ketempangan dalam kalangan ahli kabinet. Jadi sebenarnya mereka minta supaya ditangguhkan pilihan raya. Payah-payah sangat dalam pemikiran tuanku, korang duk berceramuk, bergaduh sama-sama sendiri, maka dibubarkan Parlimen, diizinkan oleh baginda, diperkenankan supaya Perdana Menteri lepas pertemuan petang semalam mengumumkan pembubarannya. Kerana baginda menzahirkan rasa kecewa dengan perkembangan politik semasa, dan baginda tidak mempunyai pilihan, saudara, sebenarnya. Jangan salahkan tuanku, salahkan diri anda, salahkan menteri-menteri yang menghantar surat dan sebagainya. Jadi sekarang ini kita kena terima hakikat, Parlimen telah dibubarkan, pilihan raya akan diadakan. Jangan salahkan sesiapa. Ini masalah yang kadang-kadang kita menyalahkan orang tu, menyalahkan orang ini. Apabila anda memperkatakan persoalan bahawa pilihan raya tak sesuai diadakan, kononnya banjir dan sebagainya, artinya seolah-olah anda derhaka pada tuanku. Tuanku dah putuskan. Jadi saya mengharapkan agar pimpinan parti-parti pembangkang jangan diwujudkan suasana ini. Sebelum pembubaran boleh. Sebelum pembubaran bolehlah anda menyatakan pandangan tak sesuai lah, itu ini. Tetapi sebaik sahaja tuanku berkenan untuk membubarkan, tidak seharusnya anda mengeluarkan kenyataan macam mana yang diorang kata bahawa pilihan raya ini adalah atas tekanan Datuk Seri Zahid Hamidi sebagai Presiden UMNO. Itu tak betul. Tuanku tidak boleh ditekan oleh sesiapa. Beliau memerintah, mentadbir negara ini atas nasihat Perdana Menteri serta Majlis Raja-Raja Melayu. Jadi kena sedar, saudara, soal ini. Jangan kita main tembak aja. Ini bercanggah dengan kenyataan-kenyataan anda yang dilihat boleh dianggap derhaka. Sebab itu baginda sebenarnya, baginda runsing melihat perkembangan politik. Dia dah bagi peluang. Lepas langkah Sheraton, bagi peluang tubuh kerajaan lagi. Jangan ada pilihan raya, lantik Tasimuddin pun tak selesai. Kemudian bila berlakunya langkah penarikan oleh ahli-ahli Parlimen, saudara, maka naik pula Datuk Seri Ismail Sabri juga tidak menyelesaikan masalah.
Jadi baginda memikirkan yang terbaik, suasana sesuai, dan yang paling penting, baginda memikirkan bahawa negara kita akan menghadapi ancaman daripada ekonomi dunia yang merudum. Jadi sebab itu baginda mengharapkan dapat terbentuk sebuah kerajaan yang stabil. Sebab itu sewaktu baginda sebelum menaiki pesawat bertolak ke London, baginda telah pun memanggil ini speaker Dewan Rakyat untuk membubarkan parlimen, menyegerakan pilihan raya, dan pengurusi Suruhanjaya pilihan raya juga telah dipanggil untuk menyegerakan pilihan raya ini sebelum bencana mendatang. Kalau ramalan, sekadar ramalan saudara, sebab baginda juga telah pun melawat Jabatan Kaji Cuaca dan sebagainya. Jadi sebelum berlakunya musibah dan sebagainya, maka elok diadakan pilihan raya. Begitulah concernnya Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong terhadap rakyatnya, saudara. Jadi saudara jangan tuduh, jangan buat kenyataan yang seolah-olah mencabar atas titah perkenan tuanku. Suruhanjaya telah pun membuat sebenarnya besok saya difahamkan bahawa Suruhanjaya pilihan raya akan memanggil satu mesyuarat, tapi kabarnya mesyuarat itu untuk membincangkan tentang kedudukan 3 kawasan parlimen, iaitu Parlimen Greek, Batu Sapi dan Semungga. 3 negeri, 3 kawasan parlimen yang tidak boleh diadakan pilihan raya dulu kerana berlakunya darurat. Tapi yakin saya tentulah juga Suruhanjaya pilihan raya akan menyerap masuk dalam tempoh ini setelah ditangguh dalam masih ada tempoh 60 hari, maka disekalikan. Cuma ini dapatan saya, saudara. Saya benar tak benar saya tak tahu, bahawa pengurusi Suruhanjaya pilihan raya ada sedikit kerunsingan kerana bekalan dakwat kekal. Ini pun masalah juga saya. Bekalan dakwat kekal juga masih belum dipesan. Kerana Suruhanjaya pilihan raya tak boleh memesan dakwat kekal lebih awal. Disebabkan jeda waktu ataupun dakwat itu cuma boleh bertahan 3 bulan. Kalau lepas 3 bulan dia dah jadi bermasalah. Jadi mereka barulah, saya ingat mungkin besok Suruhanjaya akan memesan. Kekhawatirannya bagaimana pula kalau dakwat kekal itu tak sampai. Ini satu hal lagi. Ini dapatan saya senyum saya bila dengar begitu. Jadi pada teman-teman bersabar. Tarikhnya saya tengok, saudara, memang saya harus menyatakan bahawa barisan kabinet kekal. Itu dari Yang Amat Perdana Menteri masih lagi menjalankan tugas-tugas sebagai Perdana Menteri. Demikian juga Ketua Setiausaha Negara. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zulkifli Ali, beliau menyatakan bahawa kabinet masih lagi berfungsi, tapi sebagai caretaker ataupun sementara dengan mesyuarat kabinet masih juga boleh dijalankan seperti biasa. Kalau ada sesuatu yang mendatang, tapi tidak boleh membuat keputusan dasar. Dasar tak boleh dibuat, saudara. Kabinet juga boleh terus melaksanakan dasar-dasar yang keputusannya dah dibuat sebelum ini. Begitu juga dengan timbalan menteri dan setiausaha parlimen. Jadi mereka yang jadi timbalan menteri, setiausaha parlimen tak ada. Masih ada gaji lagi lah. Bukan makna hari ini habis jawatan. Tidak, saudara. Berapa lagi lah allowance menteri, biar mereka lah, saudara. Sebenarnya, saudara, saya yakin bahawa tentulah Yang Amat Perdana Menteri, Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong dan Presiden UMNO telah pun membincangkan semasak-masaknya tentang kedudukan negara, pro dan kon, sebelum mereka membuat keputusan untuk mendapat perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong membubarkan parlimen. Ya, saudara. Pertamanya tentulah tentang feel good factor. Memanglah feel good factor ni dah tak ada. Sepatutnya dibubarkan selepas saja usai PRU Johor tadi, PRU Negeri Johor, ataupun sebelum itu, selepas saja berlaku langkah syariatan, tapi waktu itu tak sesuai. Dan yang terbaiknya apabila kita menarik sokongan daripada Tan Sri Muhyiddin, tapi tidak terbubar juga, maka dilanjutkan. Bagaimanapun rakyat masih menanti, saudara. Kita harus menanti dan memanglah masih ada lagi wow faktornya, saudara. Soalnya Barisan Nasional dengan macam-macam cara lah, saudara, dengan strategi perangnya, sama ada Sun Tzu, Art of War dan sebagainya. Tapi cuma satulah saya nak mengharapkan dalam keadaan kritikal ini, jangan kita terperangkap
bagaimana pilihan raya yang ke-14 dulu. Semua kata boleh menang, boleh menang. Saya juga berbual dengan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri waktu itu, yang sekarang jadi Presiden UMNO. Kononnya menurut pandangan banyaklah sektor intelijen dah, laporan pihak itu pihak ini boleh menang, tapi akhirnya terduduk. Saudara, sebenar-benarnya saudara, inilah masanya yang saya katakan rakyat ataupun mandat rakyat dipulangkan, yang selama ini saya suarakan pada saudara. Yang saudara, cabaran untuk membuat parlimen ke arah satu pilihan raya akhirnya sekarang ini sudah selesai. Sekarang ini Barisan Nasional akan berdepan dengan kerenah calon pula. Dia bukan habis selesai gitu saudara. Sekarang ini masalah, sekarang ini Majlis Tinggi tengah bersidang. Saya yakin masalah yang dihadapi oleh UMNO Barisan Nasional adalah ketentuan calon. Saya dipahamkan ada parti-parti pembangkang, sama adalah Gabungan Perikatan Nasional maupun dalam Perikatan Harapan maupun dalam gabungan Gabungan Tanah Air. Saya dipahamkan mereka masih terkial-kial mencari calon. Ada parti yang tak dapat nak mengenal pasti calon. Tapi UMNO Barisan Nasional, terutama MIC, MCA, parti PBRS dan UMNO khususnya sedang bergelut menentukan calon. Sebab apa? Kerana ada kalangan mereka yang dulu dah kalah nak bertanding juga lagi. Jadi memang peringkat awal nak bubarkan parlimen, berkobar-kobar. Pimpinan UMNO, peringkat akar umbi nak juga pilihan raya. Bubar. Sekarang dah bubar. Lepas bubar apa cerita saya? Lepas saja pembubaran parlimen, mulalah I nak orang ini, saya nak orang ini. Ini memeningkan kepala. Sebab itu saya tengok tadi wajah Yang Berhormat Datuk Seri Presiden nampak gayanya letih. Memang wajahnya letih sebab saya yakin tentulah sejak 2 hari lepas beliau dikunjungi macam kata Saudara Zamir Ibrahim. Tembuk tangannya kena cium. Maklum saja, jumpa saja. Apa khabar Datuk Seri? Jangan lupa saya Datuk Seri. Cuma saya nak mengingatkan, saya yakin mungkin sekarang ni beliau menghadiri mesyuarat. Saudara, tetapi selepas ini beliau akan menonton live saya ini yang direkodkan atau direkam semula. Cuma saya nak berpesan pada Datuk Seri Presiden, pertama-tama sekali carilah calon-calon terdiri daripada kalangan teman yang sejati, yang berhati mulia, yang tidak akan melakukan onar lagi. Cukuplah UMNO ini bermasalah. Kalau pilih orang itu kerana tak bahagian, kerana begitu, banyak sangat politiking saudara. Jadi sebab itu kita kena meletakkan juga rasa gundah kita saudara. Jangan sampai bila kita yakin boleh dapat 2/3 tapi akhirnya ke laut. Ini kena ingat saudara. Cuma saya melihat ini perkiraan saudara. Ada teman-teman mengatakan kiriman saya banyak membuat ini mereka berteka-teki. Baik juga, tak ada masalah. Saudara sambil duduk-duduk tak ada buat apa, mula meneka. Macam teman-teman yang bertanya dengan saya bila pembubaran, saya mengatakan besar kemungkinan sama ada hari ini atau besok. Itu dah saya nyatakan dah seminggu lalu. Cuma sekarang ni tarikh pula dah. Bilakah tarikhnya penamaan calon? Saya nak jelaskan pada anda saudara. Hari ini Perdana Menteri akan membuat pengumuman ataupun mengutuhkan surat. Istana Negara juga mengutuhkan surat secara resmi kepada speaker, dan speaker Dewan Rakyat akan menghantar surat resmi kepada pengurusi Suruhanjaya Pilihan Raya menyatakan bahawa parlimen telah pun dibubarkan. Terpulang kepada Suruhanjaya Pilihan Raya untuk memanggil bila dia nak panggil pilihan raya ini dalam tempoh 60 hari. Tetapi kita lihat dari segi kelaziman, nak tunggu sampai 60 hari, ribut petil lah nanti saudara. 60 hari dah masuk tahun depan, itu memang suasana yang tidak sesuai. Dan Duli Yang Mulia Tuanku pun tak bersetuju. Sebab itu baginda minta supaya disegerakan. Saya melihat dari segi jeda waktunya, besar kemungkinan besok akan ada mesyuarat dah menetapkan. Tapi bukan boleh terus kata nak ada penamaan calon. Tak boleh saudara. Selepas saja disetujui tarikh untuk penamaan calon ini, maka Suruhanjaya Pilihan Raya akan mengeluarkan gazet. Macam saya katakan, mungkin teman-teman tak faham.
Dulu-dulu gunakan gong, pukul, tampal dekat pokok, tampal dekat bangunan. Ada orang hadir. Dulu sebelum itu zaman wayang propaganda. Hubaya nak mengumumkan bahawa negara akan menjalankan pilihan raya umum. Tarikhnya, bermulanya adalah penamaan calon. Jadi tempoh itu sekitar dalam 2 minggu, saudara. Kalau hari ini 10 hari bulan, kalau 2 minggu, 24 hari bulan. Saya tengok ada kawan mengatakan bahawa 14 hari bulan, ada mengatakan 12 hari bulan. Saya kata kalau 14 hari bulan, hari ini 10 hari bulan, ada yang mengatakan bahawa penamaan calon 24 Oktober. Itu kemungkinan, kalau 24 Oktober tu mungkin. Tapi tak boleh awal daripada itu, saudara. Itu pun kalau 24 Oktober mana 2 minggu. Kalau 24 hari bulan, penamaan calon. Dalam tempoh 2 minggu inilah Presiden UMNO pening kepala. Rumah dia akan didatangi, rombongan bas. Biasalah, saudara, nak jadi calon. Menang belum tahu. Kemudian selepas penamaan calon, ada jedahnya, iaitu selalunya 12 hari untuk berkempen. Kalaulah 24 ataupun mungkin ujung bulan ke, tapi kalaulah katalah ini secepat mungkin 24 bulan penamaan calon, berarti ini tambah lagi 12 hari. Jadi sekitar 5 ataupun 6 hari bulan November barulah hari pengundian. Jadi tak boleh nak kata undi 1 bulan, tak boleh. Dan tarikh undi awalnya, sebab itu Suruhanjaya Pilihan Raya telah pun membuat pengumuman mereka yang mahu mengundi POS dan sebagainya, itu undi awal. Mungkin bagi saya menyangkakan dalam 2 bulan ataupun 3 bulan. Dan 5 hari bulan ataupun 7 hari bulan. Maka pilihan raya, pembuangan undi akan dilakukan. Dan besar kemungkinan kita akan kembali menubuhkan kerajaan pada sama ada 7, 6 ataupun 5 hari bulan atau 7 hari bulan untuk membentuk kerajaan. Itu pun, saudara, itu pun seandainya kita mendapat kerajaan sebuah parti yang mutlak ataupun yang dominan. Kalau kurang, itu satu hal lagi, runding-merunding lah. Nak buat kerajaan campuran dan sebagainya. Saya melihat dalam keadaan ini dari segi semangat, gear. Kita tak boleh bergantung pada semangat saja. Tapi bagaimana pimpinan akar umbi menyantuni pengundi. Ini yang paling penting. Memang sekarang ini, parti-parti pembangkang tengah runsing. Bagaimana saya lihat, Parti Bersatu, pengasasnya dulu pun, siapa nama seorang tu semalam saya dah umumkan, dia pun meletak jawatan dan keluar parti. Artinya dia tidak ada keyakinan Bersatu boleh menang. Begitu juga dengan Ronnie Liu. Ronnie Liu adalah antara orang yang paling kukuh, kuat, setia kepada parti DAP. Dia juga telah pun mengambil keputusan keluar daripada DAP kerana hilang keyakinan warga Cina terhadap parti DAP. Kabarnya, saudara, mudah-mudahan dengan begitu memberi advantage kepada UMNO Barisan Nasional. Itu gambaran yang saya dapat, saudara. Begitu juga dalam Parti Keadilan juga sendiri berantakan. Yang sekarang ni yang jadi berantakan berhubung dengan calon 2 parti, UMNO dan Parti Keadilan. Kalangan Parti Keadilan minta anak-anak muda mereka, angkatan anak muda keadilan yang masih lagi masih mereka belum menonjol. Rakyat masih belum kenal di tiap-tiap kawasan. Apakah hanya dengan bergantung pada parti saja? Masalah juga daripada parti-parti pembangkang, mereka nak gunakan logo apa? Dalam Perikatan Nasional, PAS sudah goyang. Kalaulah parti PAS menggunakan lambang Perikatan Nasional, yakin saya dan dapatan saya, warga akar umbi PAS sendiri amat kecewa. Kerana kalau lambang itu ditiadakan dalam pilihan raya kali ini, seartinya dah menyerah kalah. Saudara, lambang sebuah parti itu paling penting. Macam kita negara kita. Sebab itu kalau orang mencalarkan bendera kita, kita harus marah. Dalam peperangan yang paling penting, panji-panji itu dipertahankan. Zaman perjuangan Islam dulu, walaupun dadanya dipanah oleh musuh-musuh, namun pemegang panji itu tidak akan rebah. Dia akan mempertahankan. Kalaulah dia tak boleh lagi, maka orang lain akan sambut untuk memegang panjinya. Panji itu penting. Dan seandainya dalam pilihan raya kali ini, PAS memutuskan untuk bersama dengan Perikatan Nasional dan menggunakan lambang Perikatan Nasional. Ini menjadi masalah paling besar di kalangan pengundi-pengundi dan warga PAS.
di peringkat akar umbi, terutama di Kelantan, di Terengganu, di Kedah, di mana mereka begitu setia terhadap PAS kerana lambang bulan tu. Apakah mereka akan menggunakan lambang bulan atau tidak? Sebab itu bila PAS nak bersama dengan UMNO, kita dah bagi tahu. Kalau PAS bersama dengan UMNO nak guna lambang PAS pun boleh. Kalau kita dalam Barisan Nasional. Tapi macam mana berlaku di pilihan raya Johor, macam mana berlaku di pilihan raya Melaka, mereka pimpinannya bukan ahli PAS akar ubi saja, pimpinannya masih lagi degil, tak mau. Kita letakkan syarat. Kalau nak bersama dengan UMNO Barisan Nasional, kenalah memufarakah ataupun memutuskan hubungan secara total dengan PBM. Tapi semalam, hari ini, Haji membuat kenyataan bahawa mereka masih kekal dengan Perikatan Nasional. Silakan, tak ada masalah. Tapi saya melihat lambang apa nak digunakan. Apakah lambang PAS kali ini bertanding di bawah Perikatan Nasional? Kalau itu berlaku, tentulah saya pasti mengecewakan hati dan perasaan ahli warga akar umbi PAS. Mereka tentu tidak boleh menerima keadaan begitu. Sebab itu saya mengatakan, besar kemungkinan jika ini berlaku, rasa-rasanya Kelantan juga memberi advantage pada UMNO Barisan Nasional. Begitu juga dengan Pakatan Harapan. 3 parti, iaitu Parti DAP, Parti Amanah dan juga Parti Keadilan. Apakah warga keadilan tak berani nak gunakan Parti Keadilan sebagai lambang sebagaimana mereka memenangi pilihan raya yang lalu? Dulu dalam pilihan raya dulu, saudara, gunakan Parti Keadilan, orang kata ada tuah lah, boleh menumbangkan UMNO Barisan Nasional. Tapi kali ini tiba-tiba bertukar. Kalau mereka menggunakan lambang Pakatan Harapan, saya yakin, keyakinan saya bahawa rakyat masih lagi belum mampu untuk melupakan peristiwa kehidupan mereka yang terkesan apabila daripada Parti Keadilan berubah kepada Pakatan Harapan. Ini juga tidak memberi advantage ataupun peluang yang lebih baik ataupun menyebelahi teman-teman kita yang mungkin bertanding daripada Parti Keadilan, daripada Parti Amanah ataupun Parti DAP. Kerana masalah lambang juga inilah yang Ronnie Liu meletak jawatan keluar daripada DAP. Kerana dia kata kalau ini keadaannya, dia kata bahawa rakyat masih lagi, beliau bercampur gaul dengan pengundi-pengundinya, mungkin mendapat informasi dari pengundi, kalau DAP menggunakan lambang Pakatan Harapan, buyup. Mereka mahu DAP bertanding atas lambang DAP, lambang roket. Yang nak sangkut sangat-sangat sekarang ni adalah Parti Amanah yang nak bernaung. Kalau Perikatan Keadilan pun okey, kalau Pakatan Harapan pun okey pada Amanah. Sebab Amanah tidak ada kekuatan akar umbi. Dia menumpang sama ada daripada populariti DAP maupun Parti Keadilan. Dan bagaimana dengan Keadilan? Ini masalah dalam parti mereka. Dan gabungan tanah air tu semua dah tahulah. Nak cari calon pun tak dapat dah sekarang ni, saudara. Bukanlah kita nak memperkecilkan mereka, tapi begitulah, orang tak yakin nak bertanding. Dapat jawatan percuma untuk jadi calon pun orang tak nak. Tapi orang berebut dengan UMNO Barisan Nasional. Sebab itu tadi mesyuarat Majlis Tinggi Barisan Nasional pun masih lagi bercakap soal kedudukan kerusi, calon-calon dan sebagainya. UMNO jelas, memang pilihan raya dulu kita kalah. Kita kalah sejumlah 79 kerusi saja yang kita dapat. Tapi tidak berarti untuk kali ini. Sebab saya katakan bahawa tambah-tambah lagi. Ini rakyat juga tentu akan marah apabila keputusan yang dibuat, kemungkinan, kabarnya bahawa pilihan raya kali ini Negeri Sembilan, Selangor dan juga di Pulau Pinang, mereka tidak akan bersekali ataupun mengadakan pilihan raya serentak dengan pilihan raya parti, ada pilihan raya parlimen, kursi parlimen dan Dewan Negeri. Begitu juga di Kelantan, Terengganu dan di Kedah. Jika ini berlaku, tentulah rakyat akan marah. Berapa kali nak tak mengundi? Letihlah kita nak tengokkan sebuah kerajaan yang jelas mampu mentadbir untuk rakyat. Tapi masih lagi di saat nak mendapatkan undi daripada rakyat, di saat untuk menggamit yakin rakyat pada parti, mereka masih lagi membuat onar, tak mau bubarkan Dewan Negeri. Alasan memang kita tahu kuasa membubarkan Dewan Undangan Negeri itu terletak pada Sultan Negeri masing-masing atas nasihat Menteri Besar dan juga yang dipertua Dewan Negara, Dewan Negeri sebut.
Tetapi rakyat akan merasakan apa ni? Dah tuanku dah suruh bubar je lah semua. Bertanding lah. Ini tidak nak tunjuk keras kepala lah ni. Ini sikap pimpinan sebenarnya. Bukan sikap ahli-ahli. Bukan peringkat ahli akar umbi. Sebab tu mereka dapatan saya. Dalam telefon saya berselerak. Kawan-kawan telefon, apa ni? Kenapa nak diadakan? Kenapa nak diadakan pilihan raya 2-3 kali? Sekali sudahlah. Kerana ini juga akan mendatangkan masalah dari segi ekonomi. Wang negara akan dipakai lagi. Tapi saya dah cakap semalam, sepatutnya kerajaan persekutuan, kalau negeri tak mau mengadakan pilihan raya serentak, suruhlah negeri masing-masing tanggung. Bagaimanapun still masih lagi masalah. Saudara Jack, bajet 203 dibentangkan dalam parlimen hanya janji manis pada rakyat. Saya tak nampak janji manis. Saudara Jack, itu bukan janji manis. Memang pertubuhan, veteran tentera mengamuk, petani mengamuk. Saya tak nampak janji manis. Bagi saya, sebab itu saya dah bercakap bahawa tidak seharusnya bajet dibentangkan. Tidak ada keperluan. Sepatutnya selepas saja pilihan raya, kita mendapat mandat baru daripada rakyat. Barulah disusun bajet untuk rakyat. Nak katakan gula-gula di mana, saudara? Saudara Aisyah, dia kata tolaklah parti penipu manifesto. Memang itu saya rasa inilah saya katakan dendam rakyat. Saudara Mokhtar, saudara Kamu Zaman, Isamis is yang teruk tu PH. Dan sekarang, saudara, saya minta dalam kita berbalas sesama kita, sekadar memberikan pandangan. Cuma saya mohon jangan maki hamun, saudara. Saya tahu yang datang dalam live saya ini ada datang daripada parti PBM, daripada parti Pakatan Harapan, datang daripada PAH dan sebagainya. Saya memberi pencerahan, tidak lebih daripada itu, saudara. Macam mana saya katakan, warga akar umbi, pengundi yang atas pagar, mereka bertanya berapa kali nak mengundi. Kalaulah contohnya di Kelantan, di Terengganu, di Kedah, kebanyakan pengundi-pengundi itu datang dari sekitar Lembah Kelang. Ada pilihan raya umum, okey, mereka balik sekali. Besok nak buat lagi, nak balik lagi. Mengganggu tugas mereka nak bekerja. Sepatutnya dah tubuh kerajaan, teruskanlah. Saudara SL Service bebaskan bosku. Itu kita tunggulah. Akan datang, sebab itu menyangkut soal undang-undang. Ini kita haraplah selepas pilihan raya nanti, kita perbetulkan balik sistem judiciary ini, saudara. Itu terpulang. Saya tak mau campur adukkan soal ini, soal keadilan, soal mahkamah. Jangan kita campur adukkan. Saya dah bercakap tentang apa yang berlaku dalam pilihan raya ini menjelang pembuangan undi, menjelang penamaan calon. Dalam kita bercakap ini, saudara, saya nampak untuk Johor, Sabah dan Melaka, okey, dia akan konsentrate khusus, fokus untuk melangsaikan pilihan raya parlimen. Tapi negeri-negeri lain, ini yang keadaannya sekarang ni. Kita dulu pun masa kita mengadakan pilihan raya negeri Johor dan Melaka, rakyat geram. Sebab itu mereka memberi undi kepada UMNO Barisan Nasional. Sebenarnya, saudara, sambil itu ada juga kalangan mereka yang protes, tak nak keluar mengundi. Tapi bila ini berlaku, tuduhlah UMNO ni bila ramai tak keluar mengundi boleh menang. Bagi saya itu tidak ada fakta. Faktanya rakyat bosan dengan suasana politik yang tak habis-habis. Rakyat nak tahu apa polisi, apa dasar, apa perjuangan, apa kepentingan rakyat yang dijaga oleh pimpinan negeri ataupun pimpinan negara. Itu yang paling penting. Dan mudah pula saya kalau tak betul, kita belasah saja menteri yang tak patut tu. Kadang saya. Tapi bila saya lihat sekarang ni, Dewan Undangan Negeri yang akan bersidang, pasti saya Perlis, Pahang dan juga Perak. Lain-lain negeri saya tak tahu. Selangor mungkin tidak. Negeri Sembilan mungkin tidak. Di Kedah masih lagi berkeras. Pulau Pinang masih lagi nak tunjuk bahawa mereka ini hebat sangat, boleh menentang titah tuanku yang diadakan pilihan raya. Sepatutnya ikut sajalah. Ini konon-konon nak protes. Protes anda lah. Biarlah rakyat menentukan segalanya. Bagi saya, kalau buat begitu lagi mudah. Lepas pilihan raya ni, andainya UMNO Barisan Nasional menang, boleh menubuhkan kerajaan, uyuplah negeri itu. Itu keadaan saya. Jadi saudara Zakaria Hashim, UMNO memang gah sekarang. Boleh menang lebih. Saya tak nampak lebih boleh menang 2/3, saudara. Saya tak nampak. Saya harus berpijak bumi nyata, saudara Zakaria. Tapi saya melihat bahawa tindak tanduk daripada parti-parti pembangkang banyak mengundang amarah pengundi.
amarah rakyat akan umbi. Sebagai contoh, apa yang berlaku sepanjang kempen. Memang orang ramai hadir, dengar ceramah apa semua. Tapi ceramah itu penuh dengan cacian maki hamon. Ini bukan budaya Melayu. Orang Melayu ini dia santun. Kalau dia tak setuju pun, dia menegur dengan sindiran. Bukan dengan ayat penyamun, perompak, penjarah. Itu dengar seronok. Tepuk tangan. Oh! Tetapi result dia yang paling penting. Saya tak mengatakan boleh dapat 2/3. Tapi insya-Allah UMNO mungkin boleh membentuk kerajaan. Tapi waktu itu kalau boleh bentuk kerajaan yang tidak ada 2/3, mungkin. Di sini saya katakan adanya jajaran baru yang perlu menyantuni parti-parti yang mungkin banyak, yang boleh kita santuni. Tapi bagi saya tu seranglah saya katakan. Saya nampak cuma yang ada sekarang ini antara UMNO, Barisan Nasional dengan Parti Keadilan. Parti DAP tentulah dia mewakili warga Tionghoa ataupun Cina. Itu memang mereka tidak dapat dinafikan mereka boleh menang dalam 30 ke 40 kursi. Tetapi dengar-dengarnya daripada teman-teman keturunan Cina, mereka sudah pun bosan dengan cara lontaran politik. DAP pun lebih kurang sama. Sebab dia kata, apa nak ikut? Kenapa nak terikut-ikut dengan cara maki hamon ni? Mereka yang penting adalah apa matlamat kamu kalau dah jadi kerajaan. Sebab kami nak cari makan. Warga Cina dia nak tahu, mereka asalkan mereka boleh cari makan, anak-anak boleh ke sekolah, negara aman tenteram, mereka akan setuju. Tapi kalau suasana tak dapat nak cari makan, pendapatan tak ada, kesan daripada kebejahatan ekonomi, dasar-dasar kerajaan tidak boleh dibentuk, tidak boleh dilaksanakan sebab kecelaruan dalam kepimpinan, maka tentulah ini membuatkan mereka sukar. Saudara, ini keadaan saudara. Saya melihat sebenarnya ini musim, sudah tiba masanya, sebagaimana yang saya katakan, musim rakyat akan umbi untuk membalas dendam dan menghukum katak-katak. Apa yang berlaku di peringkat Parti Keadilan terpulang. Saya tak nak campur soal Azmin ke, Zuraidah ke, Kamurin Jaafar ke, Xavier ke, Santara, berapa orang lagi, itu masalah parti mereka. Tak sewajarnya saya nak mengulas. Tetapi yang pasti, saya melihat saudara, yang pasti 16 kawasan parlimen ini tentulah rakyat akan menghukum mereka. Kerana mereka telah memberi mandat pada wakil ahli parlimen ini, tapi mandat rakyat dikhianati. Mereka sanggup melompat meninggalkan UMNO. Setelah UMNO, warga UMNO akan umbi melonjakkan, menaikkan mereka sebagai calon dalam pilihan raya. Dan mereka dengan mudah mengecewakan. Saya sebut nama satu sahaja. Pertama sekali, iaitu Saudara Nur Azmi Ghazali, baik kawasan Parlimen Baganserai. Tidak mungkin, sebab dia masuk bersatu ya, tidak mungkin Nur Ghazali ini boleh mencapai kemenangan. Sebab rakyat di Baganserai, dapatan saya, dia kata tunggu masa kami nak balas dendam kat dia. Tunggulah dia kata. Tak kena balik dengan telur dah cukup baik. Itu di kawasan Baganserai. Begitu juga dengan Bukit Gantang, iaitu Syed Abu Hussein. Walaupun Syed Abu Hussein menyatakan bahawa besar kemungkinan dia nak bertanding bebas, lagi seronok rakyat nak dengar. Kau bertanding bebas kali ni, mari. Hulurlah apa duit yang ada apa semua, undi nahi. Itu pasti di Bukit Gantang. Itu saudara Syed Husin Abu Hassan. Begitu juga mantan Ketua Puteri UMNO di Masjid Tanah. Dia bertanding di luar negeri pun rakyat Masjid Tanah dah hukum. Mesti kali ini rakyat di Masjid Tanah akan menghumban Mas Emirati Samsudin ke laut. Tidak ada tempat di hati warga pengundi di Masjid Tanah melihat pengkhianatan yang dilakukan oleh Mas Emirati di kawasan Masjid Tanah. 4. Mustafa Muhammad, kawasan Jeli. Bukan rakyat tak tahu apa yang berlaku, apa yang cerita di sebaliknya. Tiba-tiba orang Jeli begitulah berperang dengan calon daripada PAS apa semua. Bila dah menang, dengan mudah Mustafa Muhammad meninggalkan UMNO. Warga Jeli juga tidak mungkin sudi untuk menyantuni beliau lagi. Walaupun dulu kononnya hebat dan sebagainya. Jangan lupa saudara, Mustafa Ahmad pernah kalah di tangan PAS dalam dua pilihan yang lalu dan dimenangkan oleh warga UMNO. Tapi dia tidak pernah pun berterima kasih pada warga UMNO, khususnya pengundi-pengundi Jeli, apabila dia meninggalkan UMNO dan menyertai parti PBM. Begitu juga
Ini kawasan ni Ronald Kaindi. Ini bukan hanya rakyat marah kerana gagal beliau sebagai Menteri Pertanian, gagal mewujudkan food security, gagal untuk mendidik supaya petani-petani diperjuangkan. Dalam bajet yang baru ni, persoalan petani tidak diutarakan sebegitu tinggi ataupun diutamakan. Ronald Kaindi, malahan beliau bertanding atas tiket UMNO Sabah. Ronald Kaindi di kawasan Beluran. Saya pergi ke Sabah 2-3 minggu yang lepas. Kawasan Beluran, Kudat, Beaufort, ini semua kawasan yang tidak mungkin warga Sabah akan mengundi mereka lagi, iaitu Ronald Kaindi di Beluran. Kalau dia bertanding pun, saya ingat, beryakin saya, dia akan hilang deposit. Begitu juga dengan Abdul Rahim Bakri di kawasan Kudat. Kerana nak mengejar jawatan sebagai Timbalan Menteri Kewangan 2. Dulu jadi Timbalan Menteri Pertahanan. Waktu zaman UMNO. UMNO meletakkan, beliau bertanding di kawasan Kudat, ahli Parlimen Kudat. Maka kali ini Abdul Rahim Bakri juga akan dihukum oleh rakyat. Bagaimana dengan Hamzah Zainuddin di Larut? Memang dia berusaha nak jumpa Presiden. Saya diberitahu kabarnya dia juga mengendin lah kata orang. Orang Perak kita mengendin-endin. Nak masuk dengan UMNO apa semua. Tapi Presiden menetapkan tidak mungkin. Kalau Presiden terima dia sebagai ahli UMNO, dengan Presiden kena tendang nanti. Dengan Presiden nanti kena serang oleh ahli UMNO Akar Pumbi di kawasan Larut. Sebab Hamzah bukan ahli parlimen dari asal dari Larut. Beliau daripada Ipoh Barat. Beliau merupakan Ketua Pemuda Ipoh Barat. Kemudian bertanding di Larut. Orang kata menumpang rumah orang lah. Begitu sukarnya warga Larut memenangkan beliau sebagai ahli parlimen. Tapi bila usai saja pilihan raya, melompat menyertai Parti Peribumi. Dan hari ini beliau menjadi Susah Agung Parti PBM. Juga saya tidak nampak beliau boleh menang di kawasan Larut. Aizah Makdum, Beaufort, memanglah tak payah cerita saudara. Dia masuk gelanggang kali ini, masuk gelanggang saja orang dah tahu kalah. Tak maaflah. Begitu juga saudara Rasul Wahid di Ulu Terengganu. Ini lagi ahli-ahli Terengganu. Orang Terengganu tengah mengamuk ni. Sebab waktu beliau menjadi Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ehwal Pengguna, masalah telur, masalah ayam di Terengganu pun tak dapat diselesaikan olehnya. Tambah-tambah lagi, beliau mengkhianati warga UMNO Ulu Terengganu. Saya berbual dengan Timbalan Ketua Bahagian Tengku Mahir, Tengku Mari. Dia kata masalah Rasul Wahid ni dulu memanglah kita sayang pada dia. Tapi waktu dia berada UMNO, setelah kita dikhianati, maka pasti dia kata, siapa nak baik dengan Rasul Wahid ni, kata Terengganu, tak embuh lah, buat cari penyakit je lah. Itu keadaan Rasul Wahid di Ulu Terengganu. Bagaimana dengan Ikmal Hasham? Memang dia punya banyak wang. Memang waktu dia dalam UMNO dulu, ramailah warga UMNO yang merasai sentuhannya. Tapi wang bukanlah segala-galanya. Warga Tanah Merah tidak mungkin sedia ataupun sudi untuk melihat pengkhianatan yang dilakukan oleh Ikmal Hisham ini, kerana dia melompat. Walaupun sekarang jadi sebagai Timbalan Menteri Pertahanan. Malahan jadi Timbalan Menteri Pertahanan pun ada juga cerita-cerita yang sekarang ni ada saman menyaman lah. Dia sama Rafizi lah dalam isu pekalan beriam dan sebagainya. Dan orang melihat bahawa dia baginya matlamat duduk jadi dalam politik tidak lain tidak bukan semata-mata untuk mencari keberuntungan. Ini selama ini rakyat di Tanah Merah tak perasan. Sekarang ni baru mereka nampak setelah dikhianati. Begitu juga dengan Dr. Latif Ahmad, kawasan Mersing. Menteri, jawatan sekarang ni menteri di Jabatan Perdana Menteri. Tapi apa yang ada? Mersing terus ketinggalan dan warga UMNO Mersing dikhianati. Dan akhir sekali, saudara, ada lagi, saudara Syabuddin Yahya, Tasik Gelugur. Dia menang itu hari pun 300 undi, saudara. Itu pun penuh dengan masalah, bawa ke mahkamah, warga UMNO mempertahankan beliau. Akhirnya mahkamah memutuskan, okey, dia menang. Ingatkan dia kekal dengan UMNO, tapi dia melompat menyertai Bersatu. Itu Syabuddin Yahya. Tapi saya dipahamkan bahawa Syabuddin juga besar kemungkinan tidak bersedia untuk bertanding kali ini. Bagaimana dengan Muhammad Fasyah di Sabak Bernam? Akhirnya rakyat Sabak Bernam dikecewakan. Melompat, bukan dapat apa jawatan pun. Kalau melompat dapat menteri itu, bolehlah juga membawa sesuatu
keberuntungan untuk tempatnya, tak ada pun. Akhirnya yang sebelah dia, kawasan Sungai Besar, saudara Cikgu Musli. Cikgu Muslim dia bertanding, dia awal-awal lah dia kata dia tak mau dengan UMNO, dia bertanding atas tiket keadilan waktu itu. Jadi bila dapat jadi timbalan menteri, tapi Fasiah dapat apa? Abuk pun tak ada, masih lagi nak bertanding di Sabah Benam. Aduh, saya minta maaf lah. Fakiah menghitung hari-hari terakhirnya untuk bergelar sebagai ahli parlimen. Begitu juga dengan Zakaria Idris, ahli parlimen Libaran. Saya bertemu dengan beliau di parlimen 3-4 kali, tapi nampaknya saya melihat wajahnya penuh dengan kemurungan, penuh dengan penyesalan. Tapi nak buat macam mana saudara? Tangan yang mencincang, bahulah yang memikul. Saya yakin bahawa Zakaria Idris juga telah pun mendapat signal daripada ahli peringkat Libaran bahawa mereka tidak akan lagi menerima beliau untuk jadi calon wakil rakyat. Begitu juga dengan Yamani Hafiz Musa. Memang bapak dia orang kaya, bapak dia bekas Ketua Menteri Sabah, Datuk Musa Aman. Tetapi untuk kawasan Sipitang, mereka menyatakan cukup sampai di sini. Dan akhirnya saudara Rosman Isli, begitulah bermasalahnya UMNO di bahagian Labuan meletakkan beliau sebagai calon, tapi tiba-tiba dikhianati, menyeberang. Dan tidak mungkin mereka ini akan mendapat lagi sokongan daripada rakyat. 16 hari ini rakyat sedang menunggu untuk menjatuhkan hukuman yang maha berat, kerana inilah dendam rakyat yang akan dilaksanakan dalam pilihan raya yang akan datang. Kita sambung lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.